Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Datuk Endi Petua. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Mak Menteri. Terima kasih Datuk Dr. Yang Petua. Tuan Petua, sebelum saya menjawab soalan oleh Yang Berhormat Kuantan, izinkan saya bagi pihak semua melalukan kehadiran para pemimpin komuniti dan pemimpin-pemimpin PBS dari kawasan Parlimen Kota Marudu. Terima kasih. Baiklah, Tuan Yang Bertuah, untuk makluman Yang Berhormat Kuantan serta juga Yang Berhormat sekalian, kerajaan telah memperkenalkan program large scale solar yaitu LSS yang izin di bawah rancangan Malaysia ke-11 untuk meningkatkan peranan penjenaan listrik daripada tenaga solar, di samping membuka peluang kepada syarikat-syarikat untuk membangunkan projek solar berskala besar. Program ini mensasarkan pembangunan projek-projek solar dengan kapasiti di antara 1 megawatt sehingga 50 megawatt untuk mencapai sasaran penjenaan tenaga solar daripada program ini sebanyak 1000 megawatt pada tahun 2020. Program LSS telah dilaksanakan sejak Mac 2016. Peringkat pertama dalam pelaksanaan program LSS yaitu Request for Qualification RFQ telah selesai pada April 2016. Manakala proses seterusnya ialah yaitu Request for Proposal RFP telah selesai pada September 2016. Suruhanjaya Tenaga selaku agensi pelaksana program LSS sedang dalam proses penyemakan dokumen RFP dan surat tawaran kepada pembeda yang berjaya dijangka akan dikeluarkan pada bulan Disember 2016. Penentuan lokasi-lokasi yang sesuai untuk melaksanakan projek-projek solar berskala besar disenaraikan dalam garis panduan LSS yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga berdasarkan spesifikasi teknikal dan lokasi pencawang yang sesuai yang dikenal pasti oleh pihak utility yaitu Tenaga Nasional Berhad TNB dan Sabah Electricity dan Berhad yaitu SSB. Terima kasih. Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tadi. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan dasar menyokong syarikat untuk menjana tenaga solar. Akan tetapi saya ingin pandangan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan satu kenyataan di dalam The Star pada bulan April 2014 yang mengatakan bahawa bahawa syarikat 1MBB telah diberikan peluang untuk menjana 50 megawatt solar tenaga solar, dan setelah pun buat satu perjanjian dengan TNB untuk power purchase agreement dengan TNB selama 25 tahun. Kemudian pada tahun 2015 kita pula dimaklumkan bahawa syarikat 1MDB ini yang menjana tenaga solar ini yang dinamakan sebagai Edra Solar telah pun dijual kepada satu syarikat milik negara China, CGN seluruh power asset 1MDB telah dijualkan kepada negara China. Jadi di manakah rasionalnya dia menyokong syarikat-syarikat? Kerana apabila Edra ini dijual kepada negara China dan kemudian adakah perjanjian 25 tahun untuk menjual kepada TNB itu terus terpakai, akhirnya rakyat terikat dengan rates ataupun harga kadar yang ditetapkan oleh Edra yang terpaksa diikuti oleh TNB, dan kemudian rakyat yang jadi mangsa untuk membayar tarif kadar elektrik yang tinggi elektrik yang tinggi daripada tenaga solar. Saya pohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Tuan Petua, terima kasih Yang Berhormat Kuantan atas perkara yang dibangkitkan itu. Seperti mana pihak awam sudah maklum, aset-aset yang sebelum
ini dimiliki oleh 1MDB ataupun cabang tenaganya EDRA telah pun dilupuskan ataupun kepada pembeli atas dasar willing buyer, willing seller. Okay. Dan berasas kepada itu, sememangnya aset yang kelulusan pada saat itu yang untuk tenaga solar ikut sama dalam valuation antara dua pihak pada waktu itu. Namun 500 megawatt yang pada dasarnya diluluskan kepada EDRA atau TNB itu sekedar 50 megawatt yang pada masih dalam saat ini dalam pengurusan PPA sebenarnya Power Purchase Agreement belum lagi ditandatangan di antara kedua pihak karena beberapa lagi faktor-faktor yang perlu dikemaskini antara kedua pihak. The remainder itu yang 450 memang dalam tangan pihak EDRA, pembeli baru EDRA itu, dan dia akan memohon untuk melaksanakannya mengikut lokasi dan maka semua faktor yang berkaitan dengannya itu perlu dirujuk balik kepada Suruhanjaya Tenaga. Tetapi untuk tujuan membolehkan pihak awam Malaysia melibatkan diri di dalam pencanaan tenaga solar ini, pihak kementerian dalam kerajaan telah pun meluluskan 1000 megawatt starting tahun depan sampai 2020, 200 setiap tahun di Semenanjung dan 50 megawatt setiap tahun di Sabah. This is open bidding, dan open bidding itu yang saya sebutkan tadi, yang first 200 itu sedang dalam proses penyempurnaan dan harap pada bulan Desember kita boleh keluarkan the winners, dan 50 di Sabah. Jadi tiada timbul masalah, tak ada peluang untuk pihak swasta ataupun awam Malaysia. 1,000 megawatt kita allocate untuk large scale farming, dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga 100 megawatt setiap tahun untuk 5 tahun akan datang for net metering. Orang awam boleh pasang di rumah, consume mana yang perlu, lebihan jual kepada utility, TNB ataupun CSB. Jadi ini mendemokrasikan akses to energy farming here di Malaysia. Terima kasih. Yang Muhammad Johor Bahru. Yang Muhammad, terima kasih Yang Muhammad Datuk Timbalan Speaker. Saya nak bertanya susulan daripada apa yang ditumpukan dalam soal yang nombor 2 ni, mengenai peranan korporat, large scale solar farming. Tetapi saya nak keluar sikit daripada soal memberi perhatian sangat kepada syarikat-syarikat besar. Jadi saya nak bertanya dengan Yang Berhormat Menteri, sama ada kuota bagi koperasi dapat juga dibukakan. Saya mengucapkan terima kasih kerana pihak SEDA sudah meluluskan kuota untuk komuniti, dan Parlimen Johor Bahru memang beruntung kerana surau masjid di Johor Bahru semuanya alhamdulillah dipasang dengan solar PV dan menghasilkan kewangan kepada masjid-masjid dan surau-surau yang berkenaan. Dan saya juga ucap tahniah kerana dalam bajet yang terbaru ini adanya Suryaku, program Suryaku, iaitu solar untuk rakyat yang miskin, boleh memasang solar, ditaja memasang solar, mereka mendapat pendapatan tambahan. Tetapi selain daripada korporat yang besar-besar ni yang menjadi tumpuan dan minat pihak Yang Berhormat daripada Kuantan, saya nak tanya Yang Berhormat Menteri sama ada koperasi juga boleh diberikan kuota, kerana koperasi merupakan bentuk perniagaan orang ramai. Pemegang saham-sahamnya ialah yang kecil-kecil, Jadi kalau dapat dibukakan juga khusus untuk koperasi, saya berterima kasih sangat di atas dasar atau strategi yang boleh memperluaskan faedah
daripada sistem solar PV ini kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Johor Bahru yang memang antara yang telah pioneer untuk mempromosikan akses komuniti kepada pencanaan tenaga solar, dan asas cadangan Yang Berhormat Johor Bahru lah kota komuniti itu telah dimulakan dan masih available pada tahun yang lalu. Setakat ini sudah 3,2 community pemohon sebenarnya kelulusan keseluruhan hampir 9 megawatt, already COD is kira-kira 3,2. Okay, dan kami akan pihak Kementerian dan SEDA akan terus buka ini untuk ahli-ahli berhormat untuk taruh pasang di sekolah, bantuan kerajaan, di masjid, di surau, di gereja, dan di tokong, dan di mana yang sesuai. Dan mengenai dengan perihal koperasi, mereka sebenarnya banyak koperasi juga mengambil bahagian dalam open bidding yang saya katakan tadi LSS itu, karena LSS boleh mula large scale sekolah minimum 1 megawatt, okay, sampailah kepada 50 yang saya sebutkan tadi, dan beberapa syarikat koperasi juga telah mengambil bahagian dalam perkara ini dalam proses penilaian. Satu lagi yang di bawah 425 kilowatt itu, yang mana kita beri mengikut kepada balloting, main nasib lah, okay. So, menteri tak ada kuasa untuk menentukan siapa wipul seluruh itu, dan juga beberapa koperasi telah masuk. Nanti kita coba pertimbangkan kalau ada khusus yang kita boleh hadkan untuk koperasi-koperasi, karena mereka ini ahli anggota mereka orang biasa, dan kebanyakannya lah orang yang actually mid 40, ya, lower dan mid 40. Jadi bukan orang-orang kaya, tetapi orang biasa yang ingin melabur saham dalam mana koperasi. Saya coba pihak Kementerian akan telitikan dan bagaimana boleh fasilitate yang lebih terfokus kepada peranan koperasi nanti. Terima kasih.